Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Kaifa halukum? Sihat ke? Para penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Okey, alhamdulillah. Kami mendoakan anda berada dalam keadaan sihat, sejahtera, bahkan dirahmati dan juga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, para penonton sekalian, kembali bersua saya Da'i Hadari, insya-Allah untuk Tanyalah Ustaz hari ini. Saya akan temankan anda hinggalah ke penghujung rancangan nanti. Untuk hari ini, hari Rabu 23 Oktober 2024, seperti biasa Tanyalah Ustaz, kita bawakan topik yang berbeza-beza untuk dibincangkan. Bahkan kita tampilkan juga ahli panel yang berbeza latar belakang. Namun tujuannya tetap sama, iaitu kita nak bawakan yang terbaik untuk kita semua, iaitu ilmu untuk disebarluaskan. Dan hari ini, para penonton sekalian, untuk topik kita bawakan dalam perbincangan kita iaitu kasih sayang mentua. Kita semua sedia maklumkan, kata orang tua-tua, kalau bernikah, nikah sekali dengan keluarganya, jangan dengan anak daranya aja kan. Jadi alhamdulillah untuk kali ini mungkin akan ada banyak soalan-soalan akan dilontarkan dan mungkin juga akan ada ilmu baru yang kita akan dapat. Jadi untuk kali ini saya tidak berseorangan, yang mana saya bersama dengan rakan seperjuangan saya, yang mana beliau ni pun aktif juga main bola kan, tapi dah lama tak beraksi sekali ni. Jadi alhamdulillah kali ini kita bersama dengan Ustaz Amirul Amin Maula Luqman Hakim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz Da'i Hadari. Alhamdulillah. The legend of Da'i. Amboi. Dia main legend pula sekarang ni. Ustaz Amin, apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat pagi ni. Cukup orang kata rasa berbangga dapat berdamping dan bersama dengan Ustaz Da'i Hadari. Alhamdulillah Ustaz, kalau kita tengok kan, bukan senanglah sebagai seorang yang ke sana kemari Ustaz, tapi sempat juga Ustaz bersama dengan kami. Alhamdulillah, Allah Ta'ala izinkan, maka semuanya beres. InsyaAllah. Itulah katanya dari Beranang juga pagi ni. Alhamdulillah. Tak jauh, dekat sebelah aja Beranang pun. Jauh tu. Baik Ustaz, hari ini kita nak sembang tentang kasih sayang mentua. Sudah pasti Ustaz sendiri pun ada pengalaman yang mungkin akan dikongsikan. Cumanya para penonton sekalian, kalau ada soalan nak diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Amin, senang sahaja, boleh sahaja berikan soalan anda dan juga sebarluaskan live kita pada pagi ini, siaran langsung kita, dengan tekan butang share melalui laman sosial kita, terutamanya Facebook kami, Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3, ataupun boleh juga bersama dengan kami selalu di Instagram, iaitu official Tanyalah Ustaz, dan kami pun ada TikTok tau, iaitu TikTok kami official Tanyalah Ustaz. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz Amin, kita nak tahulah. Ya saya. Bila sebut tentang kasih sayang mentua ni, bagaimana sebenarnya besarnya martabat mentua ni? Adakah ia sama dengan mak kandung ataupun bapa kandung sendiri? Baik, terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Da'i Hadari. Tuan-tuan rahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa ba'du. Apa khabar semua? Selamat pagi saya ucapkan. Moga-moga segala urusan anda dipermudahkan. Kita berpagi-pagian dengan zikir, dengan selawat. Kita mohon redha Allah dan Rasulnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita doa agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan barakah dan rahmah dalam hidup kita. Pagi ini kita timba ilmu sama-sama. Bukanlah saya ni pandai untuk berkongsikan ilmu dan juga pengalaman, sekadar kita berkongsi sama-sama. Dalam citra warna kehidupan kita hari ini, kita diberikan satu keistimewaan, iaitu diberikan tambahan lagi buah hati kita yang digelar sebagai mentua. Dalam erti kata, kalau bahasa bukunya mentua, kalau kita selalu sebut mertua, tak kisahlah mana-mana, mertua ke mentua ke, bermaksud yang kita sebutkan di sini satu ayat ataupun satu perkataan yang disebut dalam surah An-Nisa, iaitu wa ummahati nisaikum, iaitu di kalangan ibu-ibu isteri kamu, yang disebutkan juga sebagai satu kelompok, satu kumpulan yang perlu untuk kita hormati dan juga kita sayangi. Sebab itu Ustaz Adari, kalau kita melihat tentang bagaimana taraf dan kedudukan seorang mertua dan mentua ini tadi, kalau kita melihat asbab daripada pernikahan, asbab daripada munakahat ini, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan kedudukan seorang mentua itu sebagai haram muabbad, iaitu tidak boleh selama-lama untuk kita menikahi pasangan kita, menikahi ibu mertua kita tersebut untuk kita jadikan sebagai isteri ataupun suami kita bagi seorang perempuan.
Kerana di sinilah Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 23 yang ayat itu panjang. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum, sampailah ke ayat wa ummahatu nisaikum. Di situ Allah Ta'ala kata diharamkan bagi kamu ibu kamu, anak-anak perempuan kamu. Haram ni apa? Haram bukan tak boleh pegang. Maknanya haram dari sudut, erti katanya dari sudut fiqah, tidak boleh kita berkahwin. Ada hukum hakam yang tertentu. Dan di sana juga termasuk haram mu'abbad ini selama-lamanya tidak boleh kita berkahwin dengan dia. Dan auratnya ada aurat yang tertentu. Kita boleh bersalam tidak batal wuduk. Siapa dia? Iaitu ibu-ibu kepada isteri kamu. Begitu jugalah ibu mertua dan juga bapa mertua. Maka bila kita sebut di sini, taraf dan kedudukan bagi seorang ibu mertua ini cukup besar. Betul. Umpama seperti ibu kandung kita. Sebab itu hebatnya agama ini apabila dijadikan perkahwinan dan pernikahan, dijadikan perkahwinan itu bukan sekadar untuk kita berbahagia bersama dengan pasangan kita, bersama dengan keluarga kita. Allah Ta'ala tekan dalam surah Ar-Rum apa dia? Mawaddah wassakinah, iaitu rasa bahagia dan rasa tenang, kerana Allah Ta'ala tambah kebahagiaan itu dengan wujudnya orang yang tersayang. Bukan sekadar yang kita pilih, tetapi yang kita 3-in-1 kan. Yang kita compilekan, yang kita lengkapkan, iaitu bila ada isteri, ada suami, ada ibu mertua dan bapa mertua. Begitulah tinggi darjat bagi ibu dan bapa mertua, sehingga kan kalau bayangkan pada ketika ini kita sedar bahawa di sana juga kita perlu berbakti kepada mereka. Doa mereka doa yang barakah, doa yang makbul. Dan apabila kita melaksanakan pahala, kita mengulang-ulang kebajikan dan juga kebaikan kepada mereka, maka Allah akan mengulang-ulang kebaikan dan juga keistimewaan untuk kita. Jadi sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, pada hari ini bila kita sebut tentang kasih sayang mentua kita, maka jangan dibeza-beza. Ini mak ayah awak, bukan mak ayah saya. Itulah. Ni mak ayah abang, abanglah yang jaga, abanglah yang pelihara, abanglah yang lindung, abanglah yang kena layan, bukan mak ayah saya. Saya ada mak ayah lagi yang saya kena jaga. Tak boleh. Kerana dari segi hukumnya, maka kedua-dua bagi ibu ayah mentua dan ibu ayah kita ada hubungan yang perlu untuk kita jaga dan pelihara. Tengoklah macam sebelum kita nak kahwin, kita punya ayat manis kita kan. Pergi ke kedai di Pasar Baru, pergi ke kedai membeli buku. Kirim salam sama ibumu, moga-moga aku jadi menantu. Pantun. Ini pantun sebelum nak jadi menantu. Iyalah. Lepas dah jadi menantu, lebor orang Perak kata. Allah. Hilang, tak nampak, tak balik. Sebab apa bagi dia? Ibu ayah mentua ni mungkin satu pelaburan baru dalam perkahwinan dia. Aduh, nak kena mikir pasal ibu ayah mentua pula. Sedangkan awak ada adik-beradik. Kenapa adik-beradik awak tak kisahkan tentang mak ayah awak? Saya ni pula orang luar. Nampak? Perkataan orang luar. Selalu kita sebut. Seolah-olah macam nak mengasingkan diri. Seolah-olah macam kita ni tak ada hubungan langsung. Saya ni orang luar. Awak ada adik-beradik. Adik-beradik awak dengan awak sendirilah kena jaga mak ayah awak. Saya ada mak ayah saya nak kena jaga. Ini perkataan yang selalulah dalam skrip-skrip drama saja. Tak berlaku di sini. Tak ada kaitan dengan penerbit pun. Tak ada kaitan dengan penerbit ke, penonton, pengarah ke, tak ada. Cuma nak kata, isunya bila kita kata orang luar, kita dah bina satu batas. Kita dah bina satu gap yang jauh, kita dah menghalang yang mana wujudnya kasih sayang antara kita dan mentua kita. Sebab itu pada hari ini kita nak letakkan satu azam, moga-moga seperti mana kita menyayangi ibu ayah kandung kita, kita menyayangi ibu ayah angkat kita, mungkin kita juga menyayangi ibu ayah mentua kita asbab pernikahan. Begitulah mulianya Islam. Berbeza dengan agama-agama lain yang mana meletakkan Islam ini bahawa ibu dan ayah ada kedudukan yang tinggi. Sehingga kan Nabi kata ridallah fauqa ridha walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha ibu dan ayah, dan kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan ibu dan ayah. Saya terdetik tadi apabila Ustaz ada kongsikan tentang bagaimana doa mereka juga mertua, sebenarnya doa yang sangat-sangat baik. Cukup istimewa. Kan, cukup istimewa. Sebab itu kalau kita bersama dengan ibu ayah mentua kita, kalau kita balik kampung bertemu, kan selalu kita diajar. Kalau kita bertemu dengan orang soleh, kita bertemu dengan orang-orang yang baik, bertemu dengan ibu dan ayah, maka kita perlu untuk memohon doa daripada mereka. Mereka doakan kita. Mereka doakan kita. Kerana yang pertama, doa ibu ayah ini, walaupun ibu ayah mentua, doa mereka mustajab. Allah. Kerana kedudukan yang Allah Ta'ala bagi tadi dalam Quran. Kita lihat pada surah An-Nisa ayat 23. Dari segi hukumnya begini Allah Ta'ala kata. Dia haram mu'abad selama-lamanya, dia ibu ayah kamu, walaupun telah bercerai. Walaupun telah bercerai, ibu dan ayah mentua ini masih ada hubungan kekal selama-lamanya.
Kadang-kadang kita tengok, dia dah bercerai dah, nampak mesra dengan mak ayah mentua ni, dia nak get back balik lah tu. Ini bahasa kita. Padahal tidak. Sebab sememangnya dia sedang meraihkan hukum. Betul. Kerana hukum mengatakan walaupun telah berlaku penceraian, hukum yang dikatakan haram mu'abbad tadi, selama-lamanya kekal dan dilarang berkahwin, maka boleh bersalam, bermesra dalam keadaan ada batas bagi ibu dan ayah, masih lagi berjalan dan berlangsung. Ni kita kena faham. Bukan mana kata dah bercerai habis dengan ibu ayah mentuanya. Ni kita kena faham. Sebab itu doa yang Da'i Hadari sebut tadi, doa daripada ibu ayah mentua ni sangat ajaib. Bahasa Jawanya kata miracle. Tu bahasa Jawa tu. Majis. Bahasa Jawa. Dia kata cukup istimewa. Sebab itu jangan kita abaikan doa yang datang daripada ibu dan ayah mentua kita. Jangan kita abaikan mereka. Jangan kita anggap mereka ini tiada makna. Kerana di sanalah redanya juga cukup istimewa. Bila sebut tentang didikan juga, mungkin sangat penting untuk kita bawakan ke tengah dalam perbincangan kita. Kerana seorang ibu dan ayah, kalau kepada anaknya sendiri, anak yang betul-betul daripada DNA-nya, dia akan membimbing betul-betul kan. Betul. Soalan daripada Nurdina, katanya, adakah kasih sayang terhadap mentua sama pentingnya dengan kasih sayang terhadap ibu bapa kandung menurut hukum syarak? Bagaimana Islam mendidik menantu? Macam mana tu mentua mendidik menantu dalam menjaga hubungan ni? Silakan. Sebab itu Al-Fadhil Ustaz dan Hadari, bila kita tengok bagaimana soalan yang diajukan, kita sebutnya pentingnya kasih sayang yang diberikan juga kepada ibu ayah mentua. Ini perlu ada. Macam saya ulang balik yang situasi yang tadi yang berlaku. Kita kata kita orang luar, kita tidak ada kaitan. Macam nak jauhkan. Kita nak jauhkan. Ataupun kita kata kadang-kadang kita beranggapan dia sudah ada anak-anak. Kenapa kita yang menantu ini perlu juga untuk menjaga kebajikan, melihatnya, untuk ziarahnya? Buat apa? Sebab dia dah ada anak-anak kandung daripada DNA, daripada keturunan dan zuriatnya. Sebab itu Islam ni cantik. Kerana Allah Ta'ala nak tambahkan kasih sayang. Mawaddah ni tadi. Kasih sayang tadi ditambah-tambah dengan dikurniakan menantu dan hukum serta tarafnya seperti anak sendiri. Bila mana ada kelebihan di situ dalam agama, kita gunakan. Kerana kelebihan ini bersebab. Dan dalam Islam sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala minta bukan saja untuk kita memelihara dan menjaga hubungan dengan ibu ayah mentua, bahkan nasihatnya, kata-katanya, pedomannya, pengajarannya juga sama baik dan juga istimewa seperti ibu dan ayah kandung kita. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan rahmati Allah, kebaikan yang ada pada ibu ayah mentua ni dan juga kebaikan yang kita buat pada mereka, pahalanya itu juga tetap digandakan dan juga diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata dia orang lain, jangan kata dia ibu ayah mentua ada anak-anak lain, kita ni tak ada kaitan, dan kalau kita buat baik pun pahala tak sama. Lebih baik saya utamakan mak ayah saya. Betul, kita kena utamakan mak ayah kandung kita. Tetapi bila Allah Taala kurniakan kepada kita ibu ayah mentua, ada di kalangan kita dibuat sambil lewa Da'i Hadari. Dia buat tak tahu, dia buat tak kisah. Bila balik kampung, buat tak kisah aja, main telefon. Kenapa anak menantu aku ni macam tak fungsi aja kat kampung ni kan? Itu kan kampung awak, bukan kampung saya. Dia saja. Sedangkan apabila kita telah melukai hati ibu ayah mentua kita, maka di sana juga seumpama kita melukai hati ibu dan ayah kandung kita. Jaga-jaga. Sebab itu jangan mudah-mudah kita hari ini buat benda yang tak baik, kita melukakan mereka, kita duka citakan mereka, kita kecewakan ibu ayah mentua. Kerana Allah Ta'ala berikan anugerah kepada kita, Allah Ta'ala berikan hadiah kepada kita, dikurniakan mentua, sama ada baik ataupun tak baik, ataupun mentua ni pilih kasih, itu kita bincangkan kejap lagi. Cuma hari ini pada asas yang pertama, dalam Islam meraihkan hubungan di antara menantu dan juga mentua. Supaya bila hubungan ini baik, keluarga jadi baik. Cuba Da'i Hadari bayangkan, kalau hubungan mentua dan juga anak menantu tak baik, apa yang akan berlaku? Yang pertama, kalau berlaku konflik dalam rumah tangga, maka dah tentu akan berlaku situasi salah menyalah. Itulah menantu aku tu. Tengok balik kampung pun tak tegur, hidup pun tunggang langgang kan. Dia memang dah tak ada hubungan. Dia rasa bahawa menantu dia memang jahat, menantu dia tak elok. Begitu juga seorang menantu. Saya dah cakap dah, mak awak lah yang hasut hubungan kita ni jadi rosak ni. Mak awak lah. Dia jadi bersangka-sangka. Sebab apa? Hubungan tadi tak baik. Ada zon kat situ. Ada zon. Dia sebab dia ada gap. Sebab itu bila Islam diletakkan satu penarafan yang istimewa, yang hebat kepada ibu ayah mentua dan juga menantu, seperti mana seorang anak dan juga seorang ibu kandung, maka di sana kita pelihara mereka. Tidak ada zon. Penjagaan kita. Sehingga kan tidak ada
batal air wuduk. Maknanya boleh bersentuh. Ya, betul. Bermakna kita boleh jaga menjaga dia ketika sakit. Menjaga dan juga memeliharanya kerana di sanalah pahala besar yang Allah Taala bagi untuk kita. InsyaAllah kejap je lagi Ustaz, kita nak tanya jugalah tentang bimbingan dan nasihat daripada mentua ni. Bagaimana kadang-kadang tu ada wujud sangkaan juga nak masuk campur, padahal mentua tu nasihat. Kemudian kejap je lagi ya. Kepada anda semua, terus setia bersama kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Segala jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan masih lagi bersama dengan saya Da'i Hadari, bersama juga PU Amin. Ustaz Amin sebenarnya. Yang mana kita bawakan topik perbincangan kita iaitu kasih sayang mentua. Baik Ustaz. Baik. Bila kita sebut tentang mentua, banyak sebenarnya yang ada isu dengan mentua. Betul. Sampai kan tak nak balik kampung. Itu tak apa, itu benda yang biasa. Common. Kadang tu suami nak bagi duit kepada si ibu sendiri dipertikai. Itu dah mula satu perkara yang sangat berat. Ada juga satu isu yang lain sehingga kan ada yang menyatakan ibu awak tu nak masuk campur ke hal rumah tangga kita. Hanya kerana mungkin si ibu menyayangi anaknya yang merupakan ketua keluarga. Ya, betul. Jadi menasihati anaknya tentang itu dan ini. Jadi kadang-kadang tanggapan nasihat yang baik itu menjadi negatif kerana sangkaan menyatakan masuk campur. Adakah ia bagus dalam rumah tangga? Sebab itu kalau kita tengok satu ayat yang paling mudah dalam Quran, dalam hadis diulang, ba'da zan al-ithmu, iaitu sebahagian daripada sangkaan itu dosa. Sebab itu bila kita banyak bersangka-sangka, maka hubungan kita antara kita sesama keluarga, antara menantu dan juga mentua akan jadi rapuh, akan jadi goyah. Sebab apa? Umpamanya kita bercakap hari ini satu isu yang sememangnya berlaku dalam masyarakat. Faham? Berlaku dalam keadaan kadang-kadang mentua dipilih anak menantu. Allah. Bila menantu yang ini datang, dia buat tak tahu, sibuk dia dekat dapur. Tapi kalau menantu yang ini datang, dia lah paling awal untuk menguruskan itu. Pula. Ada memilih. Seperti mana kadang-kadang ada ibu ayah memilih anak-anak. Itu perkara yang biasa kadang-kadang. Dan yang kedua, kadang-kadang dalam satu keadaan sindir-menyindir. Dalam satu keadaan yang ramai balik kampung. Tengok ni suami kamu ni bagus leha oi. Kan tiap-tiap bulan bagi mak duit. Allahu Akbar, hebatnya menantu mak yang seorang ni. Yang seorang tadi mungkin duitnya tak cukup, tanggungannya kerja besar. Biasa-biasa. Dia tak bagi bantuan dan juga orang kata sumbangan dalam wang ringgit. Tapi dia kerap hubungi kampung. Betul. Dia kerap ziarah kampung. Jadi perkara-perkara inilah yang kadang-kadang berlaku antara konfliknya antara watak si ibu ayah mentua dan juga watak anak itu sendiri. Itu kadang-kadang ada orang mempersoalkan, saya ni kena ke bagi nafkah kepada mak ayah mentua saya? Sebab saya ni sebagai seorang suami, saya kena bagi pada isteri saya. Kemudian kepada ibu ayah kandung saya. Jadi bagaimana hukumnya? Sebagai ulama mengatakan bahawa sememangnya tidaklah wajib untuk dia memberi nafkah kepada ibu ayah mentua. Betul. Tetapi dengan menjaga kebajikan itu perlu. Menjaga kewajipan itu utama. Tak bolehlah makna kata tak wajib bagi nafkah. Apa saja yang dia buat, apa saja yang dia persoalkan, apa saja yang diminta, kita abaikan. Sebab apa? Tak wajib. Rasa macam nak elak sangat kan? Jaga kebajikan penting. Untuk memelihara hubungan itu perlu. Dan sebagai ulama juga mengatakan, perlu dan wajib untuk kita melihat nafkah dan kebajikan ibu ayah mentua untuk kita penuhi. Sebab itu hari ini, Da'i Hadari, apabila kita melihat situasi mentua dan juga menantu ini orang kata satu konflik keluarga yang tak akan berkesudahan. Betul. Tetapi agama ini nasihat, ad-dinun nasihah. Kan agama ini satu nasihat untuk kita menyampaikan kebaikan dan kebenaran kerana bagi mereka yang memelihara hubungan kekeluargaan, maka dia tahu dia sedang menjaga hadiah daripada Allah. Anugerah daripada Allah. Sebab orang nampak apa yang berlaku dalam hidup dia. Dia berkahwin, kebetulan. Betul. Dia ada menantu mertua macam ni, kebetulan. Dia dapat anak macam ni, kebetulan. Orang lain punya mentua kaya raya, dia punya mentua asyik minta duit aja, kebetulan bagi dia. Dia tidak menganggap itu satu takdir dan juga bagaimana dia perlu berusaha untuk menjadi manusia terbaik dalam situasi tersebut. Sebab itu kita sebagai manusia, kita tak boleh salahkan takdir. Kita tak boleh kata ini kebetulan lah, dah dapat macam ni, layan je lah, hadap je lah, nak buat macam mana kan. Itu seolah-olah macam memaksa diri. Ini yang Allah Ta'ala sebut. Orang yang berputus asa dengan rahmat Allah.
Apabila dia ditimpa dengan satu ujian, dia dapat mentua yang sebegitu rupa, dia pula seorang mentua dapat menantu yang dia tak boleh harapkan. Patutnya dari segi awal tadi punchline dia pick up lain, kemain lagi. Lepas orang kata lepas saja berkahwin dah tak nampak dah lain kan. Yeah. Jadi sebab itu dia kata macam mana ni? Tak apalah nak buat macam mana, ini nasib aku. Tak, dia perlu berusaha untuk menjernihkan hubungan. Kerana kasih sayang dan juga silaturahim itulah yang menjadi antara pahala kebajikan yang besar untuk jadi satu pelaburan kita masuk ke syurga. Allah. Selain daripada amal ibadah yang lain-lain kita buat ni, kita lupa kadang-kadang solat kita bagus dan yang hadari. Puasa kita tak tinggal, zakat kita terbaik, sedekah kita elok. Kalau kita pergi ke mana-mana masjid surau, ini tok imam yang bagus. Ini hajah ni, ya Allah hajah ni paling elok. Tapi dia tak buat baik dengan menantu dia. Begitu juga kita sebagai seorang menantu. Kita dekat luar ni ada pangkat yang hebat. Kita ni ada jenama, ada brand kita. Kita ni orang yang ada kedudukan. Orang nampak kita ni, uish, Nampak mulia. dia ni istimewa ni. Ustaz dia ni, da'i dia ni. Tapi bila bertemu dengan mentua, dia tak layan macam ibu dia. Sebab itu dia sedang merosakkan hadiah yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Itulah, kita tak naklah umrah pergi apa semua, tapi dalam masa yang sama dia melakukan perkara yang Allah murka. Sebab itu ini pengalaman saya sendiri Ustaz dan Hadari. Bagaimana sahabat saya yang dia dah tak ada mak dan ayah. Bila sebut tentang sahabat yang tak ada mak ayah ni seronok ni. Saya yakin banyak yang kita nak kongsikan. Cumanya ada pemanggil di talian kita. Okey, jom. Kita nak raikan Ustaz Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadari dan Ustaz, saya Ismail dari Sungai Buloh. Baik, Haji Ismail, apa khabar, sihat ya? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Baik, silakan dengan soalan untuk Ustaz Amin. Soalan saya begini, ada dua yang ringkas. Yang pertama, sejauh mana mentua boleh masuk campur hal keluarga anak menantu? Yang kedua, apakah hukum buat mentua menangis kerana sikap menantu? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ismail kalau tanya soalan memang merangkumi lah orang kata terus. Okey, macam mana yang pertama? Sejauh mana mentua boleh masuk campur hal menantu? Adakah sampai menantu tu nak minta kerja pun dia kata, oh no, tak sesuai untuk awak ni? Adakah sampai tahap macam tu masuk campurnya? Yang kedua, apa hukumnya membuat mentua menangis? Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan hadari, tuan-tuan penonton rahmati Allah yang menonton pada pagi ini. Sejauh mana kita sebut tentang nak masuk campur bab hubungan kekeluargaan ataupun hubungan suami isteri, hubungan perkahwinan anak-anak ni. Sebenarnya bukan saja ibu ayah mentua, ibu ayah kandung pun ada had dan batas. Tak boleh masuk campur semua. Tak boleh masuk dalam segala urusan, tak boleh biar dan abaikan segala urusan. Bahkan Quran sebutkan satu perkara yang selalu kita ulang-ulang, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Bila ada isu, ada satu kita kata tanaza'tum, ada satu pergaduhan, ada satu pertelingkahan, ada konflik, ada isu dalam perkahwinan dan rumah tangga yang sememangnya kita tak boleh nak elakkan. Maka di sana Al-Quran memberi panduan seperti mana yang berlaku dalam situasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka carilah hakam, iaitu orang tengah yang boleh mendamaikan di kalangan kamu suami, dan juga hakam yang boleh mendamaikan kamu di bahagian isteri. Maka di sana utamanya siapa? Peringkat yang pertama ibu ayah kandung. Kemudian kalau tak boleh ibu ayah mentua. Kalau tak boleh kaum kerabat yang dekat. Kalau tak boleh barulah kepada peringkat yang telah ditauliah dan juga diwakilkan mahkamah. Jadi makna kata ibu ayah mentua boleh masuk campur tentang urusan anak-anak dan juga menantu. Tetapi tahap bagaimana? Tahap untuk mendamaikan, tahap untuk memberikan kesuburan kasih sayang, memperelokkan semua. Memperelokkan. Tapi kalau lebih lagi dia masuk, dia umpama menyimbah ataupun melempar minyak ke dalam api, hentikanlah. Pergilah jauh-jauh. Sebab itu tidak membantu. Bahkan agama sendiri mengatakan, kalaulah daripada kaum kerabat yang terdekat, ibu ayah yang terdekat, ibu ayah mentua yang masuk campur menyebabkan konflik lagi berpanjangan, perpisahan makin jelas, renggang itu makin nampak terang, maka dielakkan. Sebab itu kalau hari ni, lebih-lebih lagi tadi macam Da'i Hadari kata, nak uruskan rumah tangga pun kena daripada guideline yang diberikan oleh ibu ayah mentua. Kalau boleh hantar cucu aku tu pergi main bola. Aku tak nak dia pergi main badminton. Alamak, macam mana boleh? Dia ni memang kaki bola kan. Memang suka main bola. Tiba-tiba ayah mentua kata, tak boleh lah main bola, kena main badminton. Kan? Sebab ayah mentua ni dulu di coach badminton. Dia nak atur-atur. Tak boleh lah.
Kan sebab ada perkara yang kita boleh masuk campur, ada perkara yang kita kena jaga. Kerana kita tahu perkahwinan itu sedang dicorakkan oleh anak menantu kita supaya perkahwinan jadi cantik, perkahwinan jadi baik. Kita nak menghidupkan sakinah, rasa tenang. Mana nak tenangnya kalau segala urusan, segala kelengkapan dituntun sehingga dipandu sehingga yang bukan-bukan oleh ibu ayah mentua kita. Dan saya kira itu tidaklah berlaku dalam dunia yang hari ini terlampau banyak, tapi kadang-kadang berlaku. Saya kira kalau luahan perasaan tentang masalah menantu ni banyak. Kalau luahan perasaan tentang mentua ni banyak. Cuma satu je, isunya kita balik-balik. Kita balik-balik. Yang mana kita sedar bahawa apabila kita berkahwin, ibu ayah mentua ni macam ibu ayah kandung kita. Makna kata dari segi hukum, kena jaga hati dia, jangan terasa hati. Tadi kata soalan yang kedua, kalau menangis, adakah air matanya juga mengharamkan ke syurga? Mentua tu menangis, macam mana tu? Kan, seumpamanya tengok isu yang macam mana kan. Kalau kita tengok TV dengan mentua kita, cerita Bollywood, dia menangis, tu cerita lain lah kan. Memang cerita tu cerita sedih. Itulah. Tapi kalau kita bagi luka hati dia, berdosa, dia terluka kerana perkara buruk yang kita buat, sama hukumnya derhaka lah. Sebab bila kata kalau tarafnya sudah sama, Allah Ta'ala samakan tarafnya tadi, asbab kerana taraf perkahwinan dan juga kerana taraf hubungan, maka di sana kita perlu pelihara. Kerana takut-takut kita juga boleh menjadi anak yang derhaka. Dan kena ingat, bukan sahaja menantu boleh derhaka, mentua pun boleh derhaka. Boleh juga jadi derhaka. Itulah, saya pesan juga dekat penerbit, jangan gaduh dengan mentua, jangan. Tenang, ya. Sibuk macam mana, tekanan macam mana pun sabar, ya. InsyaAllah. Mungkin Ustaz Amin nak sambung tadi tentang kisah sahabat Ustaz Amin tu yang berhadapan. Dia tak ada ibu dan ayah. Allah Ta'ala takdirkan, maka dia diberikan ibu ayah mentua dia. Tapi yang paling istimewa, dengan tangan dia ni lah, dia guna untuk mencuci najis ibu mentua dia. Anak-anak yang lain sibuk dengan segala urusan. Dan bila kita biasalah dalam keluarga ni, bila ada adik ataupun abang yang boleh lebih dengan mak dan ayah, kita kata tak apalah, engkau lah yang buat. Kan aku banyak kerja ni, kau pun dekat, kau pun tak kerja apa. Terus harapkan. Kau pun boleh. Jadi pun diharap, suami awak tu kan boleh untuk uruskan mak. Tolong, minta tolongan dia. Dia pun tak ada kerja. Kan, dia boleh jaga, tolong wakilkan kita orang. Inilah situasi yang berlaku. Tapi bagi dia, seorang menantu, dia tak ada jijik. Dia tak ada geli. Dia layan mak ayah mentua dia dengan sepenuh hati dia. Walaupun, ada cerita di sebaliknya. Ketika mana mak ayah mentua dia sihat, mak ayah mentuanya selalu membanding-bandingkan dia dengan menantu-menantu yang lain. Kerjanya tak bagus, pakaian anak-anak selalu dia sindiran, tak banyak pergi melancong. Mana taraf dia ni yang menjaga tadi ni dengan anak-anak menantu yang lain sangat berbeza. Tapi bagi dia, bukan itu yang menjadi keutamaan. Tetapi keutamaannya adalah redha Allah. Dia tak dapat berbakti buat ibu dan ayah dia yang kandung. Dia tak dapat nak berbakti pada ibu ayah dia yang pada ketika ini dia boleh berbakti. Sebab ibu ayah dia meninggal tak kala dia kecil. Tapi pada ketika ini dia ada ibu dan ayah mentua. Apa dia buat? Dia jaga mak mentua dia sungguh-sungguh. Dia suapkan makan. Dia cuci najis. Dia tukarkan lampin. Dia angkat untuk fisioterapi. Pergi fisioterapi ni nak bangkit balik disebabkan stroke. Bangun, jatuh. Kemudian ditidurkan. Dialah yang duduk di hospital jaga. Tak makan, tak minum. Tapi tak diabai anak-anak dan isteri di rumah. Apa yang dia kata? Sabar. Allah Ta'ala nak uji kerana apa? Dia dah tak ada mak. Yang ada mak mentua saja. Dan moga-moga redha mak mentua ni menyebabkan dia dapat bertemu dengan mak kandung dia di syurga nanti. Itulah kata-kata dia menyebabkan saya rasa, ya Allahu Akbar. Inilah mulianya seorang menantu. Jadi begitu juga kita seorang mertua, kadang-kadang tak kala kita tengah kuat, tenaga hebat, ada segala macam kan, kita okeylah. Esok bila dah lemah, siapa agaknya nak bantu kita, nak pandu kita, nak cuci najis kita? Takut anak-anak pun geli. Jadi sebab itu berbaiklah kita dengan semua orang. Saya pernah terdengarlah satu pesanan daripada seorang tua ni. Dia kata kita ni jangan membenci sangat mentua. Dia kata, kerana satu masa nanti kita pun akan ada menantu. Betul. Takut-takut perkara itu akan berulang. Menantu kita akan bencikan kita pula nanti. Allahu Akbar. Baik, Amalia Abdullah ni, Ustaz Amin ada tanyakan soalan.
Adakah hukum bagi menantu untuk tinggal bersama mentua jika mentua sudah uzur atau sakit? Apakah ya hukumnya? Walaupun ia menimbulkan ketegangan dalam perkahwinan. Bagaimana syarak menetapkan tanggungjawab terhadap mentua? Boleh ke duduk sekali dengan mentua macam tu? Baik, ini kita tengok ada banyak perbincangan daripada para ulama, juga dibincang dalam Bayan Linnas yang dibawa oleh tokoh-tokoh agama kita, bahawa ada hukum. Sama ada perlu tinggal dengan mentua ataupun untuk tinggal berasingan. Yang pertama sekali, kita tahu bahawa tanggungjawab suami itu untuk menyediakan tempat tinggal, itu nafkah. Maka kalaulah di sana wujud ketidakselesaan, maka bagi suami ataupun ketua keluarga perlu untuk menyediakan tempat tinggal dan rumah yang semampunya untuk pasangan dia, untuk isteri dan anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok di sini, kalau mak ayah tadi ataupun mentua tadi dah uzur, dan perlukan kepada penjagaan rapi, maka tidak menjadi masalah untuk dia tinggal dengan kita kerana darurat yang tadi ni. Dan bukan kita kata darurat pun, kerana itu satu benda yang kita nak berbakti pada dia, pahala pada dia. Dia tinggal dengan kita, dia dalam keadaan uzur, dia dalam keadaan susah, maka kita jaga. Dan saya kira itu tidak menimbulkan ketegangan dalam perkahwinan sekiranya ada persefahaman. Sebab yang kita jaga ni mak ayah kita juga. Walaupun bukan mak ayah kandung kita, asbab pernikahan tadi yang kita ulang-ulang, dia tarafnya seperti ibu dan ayah kandung kita, maka kita jaga dia dapat pahala. Sukanya kita Allah Ta'ala redha, marahnya dia Allah Ta'ala murka. Kita letak formula itu saja. Dan dalam keadaan yang sama, Islam menetapkan hukum yang kita sebutkan tadi. Kalau boleh tinggal berasingan, tinggal berasingan. Namun kalau kita duduk bersama, perlu jaga hukum hakamnya. Perlu jaga tata tusilanya, perlu jaga kita punya adab dan batasnya, kerana tak semua perkara perlu dimasuk campur oleh mentua tadi. Bagi menantu pula, bagi anak-anak kena tahu, mak ayah ni kalau tinggal dengan kita satu rahmah, satu kebahagiaan. Dan selalu diulang-ulang oleh para ulama, para guru kita, orang yang menjaga mak dan ayah di rumahnya, dia takkan miskin selama-lamanya. Walaupun orang nampak dia ni tak ada duit, walaupun dia ni tak ada apa, ramai yang saya nampak pengakhiran bagi seseorang yang menjaga mak dan ayah ni, pengakhiran ni cukup baik. Allahu Akbar. Itu sangat-sangat yang orang kata apa, kalaulah ramai tahu, ramai akan terkejar-kejar untuk menjaga ibu dan ayah walaupun mentua kan. Baik Ustaz, sekejap lagi kita nak tanya tentang menantu pilihan ataupun favourite. Boleh sekejap lagi ya Ustaz ya. Selepas ini tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih diucapkan kepada anda semua. Para penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Difahamkan ramai yang menonton, terutamanya bukan sekadar di Malaysia. Bahkan ada sahabat handai kita yang turut menonton pada pagi ini dari Singapura. Adakah sahabat handai kita yang berada di Singapura? Kalau tonton di Facebook tu, bolehlah, kalau boleh tegurlah kami, bagi tahu dari mana kawasan di Singapura tu. Ada juga yang menonton dari Bandar Seri Begawan di Brunei, bahkan ada yang menonton dari Riau dan Batam di Indonesia. Itu belum kira lagi sahabat handai kita yang berada di selatan Thailand. Terima kasih deh. Baiklah, hari ini kita bawakan topik perbincangan kita, iaitu kasih sayang mentua bersama dengan Ustaz Amirul Amin. Baik Ustaz. Ya, saya. Ada menantu ni, dia selalu dipuji. Kalau balik kampung je dipuji kan, mentua sayang kat dia. Yelah, menantunya ustaz selebriti, duduk di beranang, handsome pula tu kan. Jadi jadi personal ni. Jadi selalu disebut-sebut namanya, ditatang bagai minyak yang penuh. Tapi kalau menantu lain dia anggap biasalah. Adakah boleh wujud sedemikian rupa kasih sayang dibahagi-bahagikan? Betul, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama sekali, sememangnya itulah sifat manusia. Dia akan cenderung kepada apa yang dia minat, dan dia akan menolak sesuatu yang dia rasa tidak perlu dan tidak bermanfaat bagi dia. Itu sifat manusia yang biasa. Namun agama ni datang untuk memperbetulkan akhlak dan juga sifat yang ada, yang telah terbuku dalam hati manusia. Iaitu yang pertama sekali, dilarang bagi mentua, bagi ibu ayah untuk yang pertama membeza-beza kasih, membuat pilihan-pilihan. Ini favorite, ini non-favorite, kan? Ini cook well, dry well, kan? Dia ada pula bahagian-bahagian dia kan. Ini kejap macam makan daging. Macam makan daging, tak boleh.
Kan? Sebab apa? Sebab dalam kekeluargaan ni semuanya sama. Anak-anak semua sama. Takdir, kebahagiaan, kehidupan. Siapa lagi yang nak tumpahkan kasih sayang kepada anak-anak kecuali datang daripada ibu dan ayah. Sebab itu kita lihat bagaimana dalam Al-Quran sendiri dalam surah An-Nisa ayat 58 kata Allah, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl." Wahai orang beriman, sesungguhnya aku telah berikan kepada kamu, perintahkan kepada kamu untuk menunaikan amanah di kalangan kamu. Dan kamu kalau diminta untuk membuat satu-satu hukuman, perbandingan, andaian, meletakkan sesuatu keputusan, buatlah keputusan dan berhukumlah dengan penuh keadilan. Adil. Kena adil. Kerana apa? Kalau kita telah melebihkan sesuatu yang lain daripada yang lain, maka kita telah menolak konsep adil yang Allah Ta'ala tekankan dalam surah An-Nisa ini. Bahkan dalam surah Al-Ma'idah, Allah Ta'ala sebut bagi orang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'i bil qist." Wahai orang beriman, jadilah kamu satu kaum yang bagus, kaum yang bersaksikan dengan satu kebaikan dengan keadilan. Sehingga kan dalam hadis yang lain Allah Ta'ala sebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ittaqullah", bertakwalah kamu kepada Allah. "Wa'adilu baina auladakum", dan berlakulah adil di antara anak-anak kamu. Ingat, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat arahan. Menafikan arahan dalam makna pemahaman fiqh kita adalah menafikan kebaikan dan pahala daripada Allah. Makna kalau arahan kata kamu kena adil, kamu tak boleh banding-banding, kamu tak boleh letak itu favorite, kamu tak boleh suka yang itu lebih daripada yang ini, kamu perlu sama rata, maka kalau kamu melebihkan antara satu sama lain disebabkan cita rasa kamu, disebabkan anggapan kamu, disebabkan sangka-sangka kamu, maka kita telah menafikan kebaikan dan pahala yang Allah Ta'ala arah dan turunkan kepada kita. Betul. Habis itu jaga-jaga kita pada hari ini kan. Tak salah kita nak letakkan favourite. Yang pertama mungkin letakkan favourite untuk jadikan sebagai contoh. Namun kalau itu tidak disukai oleh anak-anak yang lain, anak-anak menantu yang lain, boleh menyebabkan renggang, boleh menyebabkan putus hubungan, boleh menyebabkan tawar hati, boleh menyebabkan masa muka, maka dielakkan. Kerana yang pertama, tidak ada seorang pun anak-anak kita yang mana takdirnya berbeza-beza dari segi kebaikan. Walaupun watak dan senarionya berbeza-beza. Mungkin ada yang kerja elok, mungkin ada yang kerja tak elok. Mungkin dia ni kata-katanya bagus, mungkin yang ini kata-katanya kasar. Tapi dari segi takdir, dia anak kita. Apa tanggungjawab kita sebagai ibu dan ayah? Walaupun kita ni dah meningkat usia, kita dah tua dah. Kita kena bantu untuk memujuk, untuk memberi panduan. Kita kena bagi nasihat, kena tegur anak-anak kita. Kadang-kadang, dan yang hadari, kita susah nak tegur anak menantu kita. Anak menantu kita ni sebab mungkin waktu tu dia kahwin awal. Kita pula kahwin awal. Kan, umur 20 kita dah ada menantu dah. Mana tahu? Bila kita dah meningkat usia, dah tua kan, anak menantu kita ni buat benda yang tak elok, kita tak nak tegur, tak boleh. Tanggungjawab mak dan ayah ni masih lagi berterusan dalam sudut pendidikan. Walaupun anak-anak kita dah tua bangka dah. Walaupun anak-anak kita ni dah tua, dah berjanggut, lagi banyak putih janggut dia daripada janggut kita. Rambutnya lagi banyak uban daripada rambut kita. Itu bukan isu. Isunya tanggungjawab mak dan ayah untuk mendidik anak-anak dan anak-anak menantu berterusan sampai ke akhir hayat. Betul, kita hari ni dan hadari dan kita kata, anak-anak menantu aku semua dah besar-besar, lantaklah dia tak nak berubah. Tak boleh. Kita kadang-kadang kita tak nak bertindak untuk memperbetulkan situasi keluarga kita. Jangan. Sebab itu tahap mana pun kita ni selebriti ke, kita ni influencer ke, jangan influenza sudah. Kalau influenza asyik demam aja kan. Jangan minta-minta Allah Ta'ala elokkan kita. Takut juga dia influencer, perangai influenza, jangkit orang tak elok aja. Tu tak nak lah kan. Tak kira lah apa pun kita ni, tapi kena ingat satu benda. Kita bila dengan mak ayah mentua kita ni lekeh macam mana pun, dia tetap mak ayah kita. Betul. Jangan, kita ni berpangkat. Jenis street ni memang naik jet aja. Bukan jet jet pejuang kita naik. Kan? Kita ni rasa macam hebat sangat. Besar diri. Balik kampung, aku ni kenapalah mak ayah mentua aku macam ni. Tengok mak ayah si Latif tu, Megah Holding. Mak ayah mentua kan. Confirm ada saham boleh waris. Ini mak ayah mentua aku, takat kambing, lembu. Dia melihat kepada zahir luaran. Allah. Orang macam ni orang yang rugi. Saya cakap betul tuan-tuan. Kita ni
kalau kita melihat kepada zahir luaran semata-mata, kita sedang ditipu oleh mata pandangan syaitan. Jaga-jaga. Sebab itu kalau kita balik kampung dalam keadaan kita balik ke rumah mentua, kita tak layan, sibuk dengan telefon, kita sibuk dengan urusan kita, tak layan. Sebab apa? Mak ayah mentua kita lekeh mata pandangan kita. Mak ayah mentua kita tak ada apa, orang kampung, orang masjid. Tapi kalau mak ayah yang lain pula, mentua yang lain pula, hebat ni, ada gaya sikit. Oi, kita kalau boleh selipar nak sarung-sarung. Ini keadaan. Jangan memilih-milih. Sama ada menantu, jangan milih-milih mak ayah. Macam tu juga mentua. Jangan memilih-milih anak-anak. Bila kita tanyakan soalan ni, sebenarnya saya perhati juga di Facebook Live. Tengok macam-macam luahan dah keluar ni. Saya tak berani baca komen Facebook. saya nak tanyakan pun, saya kena tunggulah green light ataupun lampu hijau daripada penerbit. Tengok macam-macam luahan dah ni pagi ni. Ya, baik. saya. Macam mana pula kita sebagai menantu, Ustaz? Ni saya tanya soalan ni berantai sebenarnya daripada tadi teguran buat mertua yang membezakan menantu. Macam mana pula menantu yang berhadapan dengan mentua asyik membeza-bezakan? Apa yang perlu dilakukan? Baik, yang pertama sekali saya boleh kita klasifikasikan keadaan seperti ini bahawa sebagai seorang anak, bagi saya lah, kita tidak ada hak untuk merajuk, untuk terasa hati yang teramat sangat. Tapi kadang-kadang manusia ni tak boleh nafikan, kita kadang-kadang terasa hati. Kadang-kadang kita kata, kenapalah dia buat aku macam ni? Aku ni anak menantu dia juga. Kenapa lebihkan si abang, si angah? Aku ni takkan tak ada apa-apa. Kadang-kadang kita rasa hati. Tapi rawat hati kita. Apa pun kita kata, tu mak ayah aku. Mak ayah aku, walaupun bukan mak ayah kandung, mak ayah mentua ni adalah lubuk pahala bagi aku. Boleh ke diluahkan kepada pasangan kita yang juga anak kepada mentua? Boleh, tak ada masalah. Buat perbincangan. Saya sebenarnya rasa macam tak selesa dengan mak ayah awak bila buat macam ni, memilih-milih menantu dan sebagainya. Kena ada perbincangan. Dan insya-Allah di sana saya kiranya nak ubah mak ayah ni kadang susah. Kan, lagi-lagi kalau kita cakap, takkan kita nak buat town hall. Okey, ayah ada masalah, mak ada masalah macam ni. Takkan nak buat macam tu. Jadi itu pentingnya program-program macam ni. Betul. Mak ayah yang sedang memilih-milih menantu, mak ayah yang pilih-pilih menantu, kena ingat, nak pilih-pilih menantu apa? Kadang-kadang yang kita tak favourite itulah yang jaga kita. Yang kita tak favourite itulah yang akan pandu kita ke syurga esok. Berbakti. Yang banyak doanya. Ya, betul. Yang banyak doanya. Yang kita nampak hari ni mungkin kita rasa aku tak dapat apa pun kat dunia kau ni. Tapi tak tahu hari akhirat dialah yang doakan kita. Namun bagi menantu tadi, soalan tadi, menantu yang menjadi mangsa pilihan situasi. Menjadi mangsa dipilih-pilih. Yang pertama, redha. Yang kedua, terus buat baik. Positif. Terus buat baik. Buat baik. Walaupun tak dipandang oleh manusia, Allah Subhanahu Wa Taala lihat dan akan diganjarkan. Yang ketiga, berdoa. Allahumma layyin qalbaha. Kalau mak lah, ya Allah lembutkanlah hatinya. Kalau ayah, Allahumma layyin qalbahu. Ya Allah lembutkan hati ibuku, lembutkan hati ayahku seperti mana Nabi Daud melembutkan besi. Itu ada satu doanya. Makna kata hari ini kita berdoa. Bangun malam kita. Kadang-kadang kita selalu dengar mak ayah berdoa malam, bangun tahajud untuk anak-anak. Tapi kadang-kadang kita lupa, anak-anak boleh berdoa kepada mak dan ayah, untuk mak dan ayah melalui solat tahajud, melalui bangun malam dia. Jadi anak-anak yang dipilih-pilih ni, jangan cari solusi dunia dengan balas balik. Dia terasa hati dengan aku, ingat aku tak boleh buat. Aku terasa hati balik dengan dia. Dia buat aku buat balik. Dia pilih aku pilih juga dia. Kan? Balas balik. Masa main cabutan betul, tak pilih nombor mak ayah mentua dia. Saja kan? Sebab apa? Dia balas-balas. Jangan balas-balas. Tak dapat apa. Betul. Sebab tak akan berkesudahan kehidupan kita ini. Okey Ustaz, tadi kita ada sebutkan tentang bila bawakan perbincangan tentang mentua dan menantu ni, kasih sayang mentua ni, sebenarnya ada soalan luahan juga ni. Ni macam mana Jamaliah kata ni? Macam mana pula mak mentua yang jenis sangat cerewet dalam serba-serbi sampai anak-anak pun tak sanggup jaga. Tak sanggup nak jaga tu. Ya, cerewet sangat Ustaz. Maksudnya tak sanggup nak layan lah cerewet ni kan. Yelah, cerewet ni satu benda yang susah juga nak ubat. Itu tak kena, ini tak kena, da'i hadari tak boleh, Ustaz Amin pun tak boleh. Habis nak tanyalah apa. Kan, dah tak ada dulu tak boleh. Jadi mana kata cerewet ni susah. Orang ada masalah cerewet ni, dia kena ubah lah. Dia sendiri kena ubah.
dia sendiri kena rawat hati dia. Dia tahu kenapa semua benda tak sesuai dengan dia. Maka tekankan konsep syukur, tekankan konsep sabar. Dan yang paling utama juga, orang yang ada masalah cerewet ni, dia kena faham tak semua benda yang dia nak dia boleh dapat. Betul. Maka redalah apa yang kita ada, redalah apa yang kita terima. Bagi anak-anak pula, berhadapan dengan mak ayah yang cerewet, mak ayah yang tak berubah di hujung usia, apa kita kena buat? Sangka baik. Kita nak ke mak dan ayah kita, tak kiralah mak ayah kandung kita ataupun mak ayah mentua kita, di akhir-akhir kehidupannya dia masih lagi membawa satu nilai kehidupan yang buruk. Dia masih lagi beramal dengan akhlak yang mazmumah. Nak ke kita? Cerewet dia, sombong dia, kuat mengumpat dia, kita suka ke? Kadang-kadang dia join sekaki, mak tak ada cerita baru ke mak hari ni mak? Siapa lagi yang ada masalah hari ni kan? Kat kampung apa problem lagi? Apa masalah problem lagi? Duit kutu siapa lagi yang tak bayar mak? Siapa yang buat hal lagi? Kita pula jenis tambah lauk. Tak boleh. Kita anak-anak kena baiki apa saja yang mak buat yang tak betul. Begitu juga tanggungjawab mak mentua kepada anak menantu dan juga dalam keluarga. Macam dia kata tadi, tak sanggup nak jaga, tak sanggup nak layan. Sebab cerewet sangat. Yang pertama, jaga dan layanlah semampu yang boleh. Selebihnya yang kita tak boleh layan, kita serah pada Allah. Ada juga mak ayah mentua yang kadang-kadang mulut dia suka keluar perkataan-perkataan yang tak elok. Maki hamun. Kadang-kadang maki hamun pada anak-anak menantu ni, cucu dengar. Cucu nampak. Kan, ini situasi yang tak baik. Sebab itu kita kena banyakkan tajuk-tajuk macam ni kan, supaya yang menonton hari ni ubahlah. Sampai bila kita nak jadi orang yang menyusahkan anak menantu? Kita pula menantu, sampai bila kita nak membeza-bezakan mak ayah mentua kita? Sebab kalau Allah dah hadiahkan kepada kita tambahan keluarga ini, kalau kita nafikan, kita buat tak tahu, kita abaikan, kita sedang kufur nikmat. Ini nikmat yang besar, hadiah yang besar. Kalau kita sia-siakan, kita sedang menghalang kebaikan turun kepada kita. Wallahu a'lam. Tapi itulah Ustaz, saya sebagai menantu, saya tak tahan tau. Nak meluahkan sikit ya, mewakili penonton di luar sana. Minta maaf lah, berdrama sikit. Baiklah Ustaz, kita akan rehat sekali lagi. InsyaAllah banyak lagi yang kita akan diskusikan. Kepada anda semua, terus setia. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pada pagi ini saya yakin kalau kita tengok jam, mungkin ramai yang sedang menonton ketika ini sedang bersiap untuk ke tempat kerja. Bahkan ada yang dalam perjalanan untuk ke tempat kerja, insya-Allah dipermudahkan urusannya dan insya-Allah selamat sampai. Bahkan ada juga yang nak memulakan perniagaannya. Jadi kami mendoakan apa sahaja yang anda lakukan dirahmati Allah, diberkati Allah dan mendapat kemudahan dalam sehari-hari. Hari ini para penonton sekalian, saya Da'i Hadari, kita bawakan perbincangan kita, iaitu topik kita kasih sayang mentua bersama dengan Ustaz Amirul Amin. Baik Ustaz, ya, saya. Bila kita sebut tentang masjid, ada sebuah masjid yang namanya Masjid Asy-Syakirin yang terletak di Bandar Mahkota Ceras. Sebuah masjid yang sangat istimewa, difahamkan ia juga merupakan masjid tumpuan masyarakat setempat. Jadi mungkin boleh Ustaz kongsikan tentang matlamat pembinaan Masjid Asy-Syakirin ini. Baik, terima kasih pada Da'i Hadari, tuan-tuan rahmati Allah. Alhamdulillah, kita pagi-pagi ni, kita ni diberikan bukan saja ilmu tetapi diberi peluang untuk membina istana besar kita di dalam syurga Allah. Sebab Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membina sebuah masjid di dunia, maka Allah akan berikan, Allah akan binakan baginya sebuah istana mahligai istimewa di dalam syurga. Tuan-tuan, matlamat utama pembinaan Masjid Asy-Syakirin yang terletak di Bandar Mahkota Ceras ini tidak lain tidak bukan adalah untuk meraihkan 50,000 masyarakat setempat yang berada di kawasan tersebut yang perlu untuk mendapat tempat solat yang selesa, perlu mendapat tempat sosial beragama dan juga tempat untuk mendapat ilmu di tempat yang paling menarik dan juga indah. Maka kita hadirkan Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras. Tuan-tuan, Bandar Mahkota Ceras ini ada 9 seksyen dalamnya, sangat padat. Komuniti ini bukan saja komuniti Islam, bahkan bukan Islam juga berada di sana. Maka kita boleh menjadikan ia sebagai buah tangan dan hadiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarluaskan dakwah, untuk menunjukkan betapa cantik dan mulianya agama ini kepada masyarakat yang lain yang berada di sekeliling masjid. Sebab itu Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras kita bina, kita usahakan seperti mana ilustrasi 3D di kaca TV
anda, tuan-tuan boleh nampak begitulah indah, begitu menarik, begitu megah. Kita akan bina sebuah kompleks Masjid Syakirin. Di dalamnya akan lahir para asatizah, akan lahir para agamawan. Maka di sana juga akan lahir para jemaah. Dan saya kira seandainya mereka yang masuk dalam masjid ini, kalau sebelumnya tadi dia serabut, dia masuk dalam masjid hatinya tenang. Dia ada banyak masalah, dia masuk dalam Masjid Syakirin, hatinya akan jadi indah dan hatinya jadi bahagia. Kalau keluarga berkecamuk di luar, dia bawa anak-anaknya berprogram di Masjid Syakirin, maka keluarganya jadi bersatu, hatinya jatuh cinta kepada keagamaan dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ni tak lain tak bukan, sebelum tuan-tuan nak keluar untuk segala urusan, tuan-tuan nak bekerja, tuan-tuan dekat kedai makan, tuan-tuan melihat dalam Facebook, kat mana saja tuan-tuan ada QR code yang tertera. Saya tak minta banyak, saya minta sangat. Baru 2 hari lepas kita dapat pencen, tuan-tuan. Ibu ayah yang dapat pencen kan. Baru 2 hari, saya kira tak habis lagi. Pencen ni paling kurang nak habis pun 5 hari. Kan? Jadi ini baru hari kedua. Tuan-tuan scan QR code yang tertera di kaca TV tuan-tuan. Tuan-tuan scan QR code, tolonglah sumbang seberapa banyak yang boleh, yang mungkin yang boleh tuan-tuan sumbangkan. Kerana kita nak buat masjid tuan-tuan. Duit yang tuan-tuan bagi walaupun RM1, kita bahagikan setiap sen yang ada pada RM1 ini untuk kita beli besi, untuk kita beli pasir, untuk kita beli kaca, untuk kita beli kayu kayan, untuk kita pastikan terbina dan tertegaknya sebuah tiang megah, tiang seri Masjid Syakirin Bandar Mahkota Ceras. Jadi tuan-tuan boleh lihat di kaca TV tuan-tuan, nombor akaun yang tertera, boleh juga hubungi kami pada nombor yang tertera di kaca TV sekiranya tuan-tuan ingin mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana perkembangan dan juga kemajuan pembangunan Masjid Syakirin Bandar Mahkota Ceras. InsyaAllah Ustaz Wan Muhammad Jeffrey akan melayan tuan-tuan, akan memberikan panduan pada tuan-tuan bagaimana para dermawan sekalian yang menonton untuk menyumbang kepada kami. Tuan-tuan juga boleh pergi ke laman Facebook kami iaitu Kompleks Islam Masjid Syakirin, boleh pergi ke TikTok, Instagram dan website kami. Tuan-tuan, QR code dah terpampang di kaca TV tuan-tuan. Apa tunggu lagi? Ini peluang bahagia di syurga. Ini pencen kubur kita. Ini pahala besar bagi kita. Scan QR code, dah tuan-tuan masukkan jumlahnya. Terima kasih, saya ucap banyak-banyak. Dan tak cukup dengan itu tuan-tuan, QR code ini tuan-tuan tolonglah sebar masuk dalam grup-grup WhatsApp. Grup mak ayah, grup keluarga, grup menantu, grup mentua. Ada grup pula kan? Yeah. Menantu punya grup, mentua punya grup ada menantu, ada grup juga. Jadi sebar-sebarkan. Grup-grup pencen, grup-grup aktiviti bola, petang main golf ke apa, sebar-sebarkan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak sebarkan kebaikan. Nabi kata barang siapa man sanna hasanatan, siapa yang membuat, menambah, memanjangkan kebaikan, maka Allah akan memanjangkan kebaikan bagi dia. Bukan payah hari ni dan yang tadi. Pagi-pagi kita nak ajak orang menyumbang, orang bersedekah. Kita buat sedekah subuh pagi ni. Masih lagi boleh buat sedekah subuh ni. Buat sedekah subuh pagi ni. Untuk sama-sama kita bina masjid. Kita nak buat apa lagi? Duit poket gaji kita, kita dah ada. Kita dah bayar zakat. Kita dah guna untuk anak-anak. Dan kadang-kadang tak cukup lagi. Tak cukup itu sebab apa? Tak cukup sebab mungkin ada tempat-tempat yang sepatutnya kita masuk, kita belum masukkan lagi. Allah. Jadi rasa nikmat, rezeki ditambah-tambah apabila kita bersedekah. Dan sedekah ini membina masjid. Selagi mana masjid itu terbina, selagi mana masjid itu terbangun dan terdiri, selagi itulah pahala kita berpanjangan. Pernah tak tuan-tuan dengar bahawa orang yang duduk dalam kubur, jangka usianya Da'i Hadari lebih lama berbanding daripada jangka usia waktu dia hidup. Ada orang hidup 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tapi dia dah ada dalam kubur hari ini 200 tahun, 300 tahun. Andainya dia seorang yang dermawan, banyak bersedekah, pahala sedekah tadi tuan-tuan berpanjangan walaupun telah 200 tahun dia meninggal dunia. Ini janji Nabi. Kita faham kan? Apabila mati anak Adam, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath. Terpotong segala amalannya kecuali 3. Yang pertama apa? Doa anak yang saleh. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga sedekatun jariyatun, sedekah jariah. Jadi pagi ni tuan-tuan tolong menyumbang untuk Masjid Syakirin Bandar Mahkota Ceras. Kita nak bangunkan masjid yang indah, kita nak bangunkan masjid yang istimewa, insya-Allah. Segala kebaikan ini kita boleh hadiahkan buat mereka yang lain, insya-Allah. Insya-Allah. Tambahan pula jangan terlepas pandang antara perkara pertama yang Nabi SAW dan para sahabat lakukan ketika hijrah, mendirikan masjid. Allahu Akbar. Itu paling utama. Betul. Baiklah, Ustaz, kita akan tutup dulu di TV3. Baik, insya-Allah perbincangan kita di TV9 sebentar sahaja lagi. Jadi jangan ke mana-mana, kembali terus setia. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sudah 20 tahun aku menunggu. Ya Allah,
Sempatkan aku. Marilah sama-sama berinfak dalam merealisasikan pembinaan Masjid Asyakirin, Bandar Mahkota Ceras. Dalam lembaran Raudah, kita bawakan yang terbaik, termasuklah untuk pagi ini kami bawakan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dan segala persoalan pasti ada jawapannya. Jangan risau, jangan gundah gulana. Pagi ini kita bawakan topik yang sangat istimewa, iaitu kasih sayang mentua bersama dengan Ustaz Amirul Amin. Dan saya mohon kepada yang menonton ketika ini, mungkin anda boleh bawakan juga siaran langsung kita untuk ditonton oleh sahabat handai kita, kan, mentua kita, menantu kita, kan. Boleh bawakan juga dengan tekan butang share ataupun kongsi di laman sosial masing-masing, terutamanya Facebook, insya-Allah. Baiklah, Ustaz. Baik. Kalau ikutkan bola sepak ni kita dah masuk separuh masa kedua kan. Tunggu nak masuk ke hujung-hujung, ya, kan. betul. Referee tu tiup whistle. Cumanya kita nak tanyakan soalan lah, Ustaz. Alang-alang kita cerita tentang kasih sayang mentua. Mentua bagaikan ibu dan ayah sendiri. Betul. Kadang-kadang bila mereka menegur itu adalah komitmen mereka dalam mendidik anak menantu. Boleh ke kalau menantu tak solat, tak beribadah, tak tutup aurat, mentua tegur dengan tegas? Boleh ke? Baik. Seperti mana kita tahu dan kita maklum bahawa setiap daripada kita bertugas dan juga berperanan untuk melakukan kebaikan. Ya. Yang disebut sebagai amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini bertepatan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah satu umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh manusia, daripada kalangan manusia, untuk memberi bahagia, untuk memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dan yang paling penting, tugas kamu apa dia? Untuk menegur perkara-perkara yang mungkar, mengajak kepada perkara yang ma'ruf, dan mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Dalam topik yang kita bincangkan tadi, isunya anak kita lah. Kita sebut menantu mertua ni anak kita, senang kita kata. Anak menantu kita tak semayang, buat benda-benda yang mungkar, buat benda-benda yang fasik, maka apa tanggungjawab kita sebagai mak ayah mertua? Tak lain tak bukan adalah untuk mendidik dia, menegur dia. Dalam keadaan yang tegas ataupun dalam keadaan yang pelbagai macam mana pun kita tegur. Dan Nabi pun ajar cara untuk teguran ni macam mana, kan? Yang pertama, biyadih, dengan tangan ataupun dengan kuasa yang kita ada. Kita sebagai seorang bapa mentua, kita ada kuasa untuk menegur dan tak menjadi kesalahan bagi anak menantu yang kena tegur daripada mak ayah mertua. Maksudnya kita ni kira dia sayang kita lah. Dia tegur kita sebab dia sayang. Kalau dia tak kisah dengan kita, dia biarkan kita dalam kemaksiatan, dia biarkan kita dalam dosa, maka tak ada sayang dan tak guna hubungan itu ada. Betul. Sebab apa? Sebab dia sekadar anggap bahawa hubungan ini antara manusia saja. Sedangkan sebagai seorang bapa dan sebagai seorang anak, dia perlu mendidik, perlu menegur. Dan tegas ini bukan makna marah. Tegas ini bersistem. Ada peranan. Contoh, anak tak semayang. Bila anak menantu balik ke rumah tu, sesekali kita tampal poster besar-besar, azab orang tak semayang. Contoh, tampal kat pintu masuk. Terkejut anak tadi, kan? Ni apa benda ni? Oh, tak lupa tadi ayah tertampal. Cabut balik. Nak beraya pun rasa macam hilang mood tu. Sambil-sambil orang kata. Mana tegas ni, teguran dalam bentuk yang santai. Teguran yang bersistem, yang berterusan. Konsisten. Sebab apa? Kita nak ajak anak menantu kita ke arah kebaikan. Begitu juga anak menantu perempuan. Kita balik kampung, tiba-tiba anak menantu perempuan kita menjerit-jerit, marah-marah anak lelaki kita, kan? Kenapa jadi macam ni? Nampak macam dia tak beradab, nampak macam dia tak elok dengan suami dia ni, anak kita ni. Maka kita tegur menggunakan jalur mak kita, mak dia, iaitu isteri kita. Tegur anak menantu dengan elok, cara yang baik. Sambil-sambil tengah motong bawang tu, kita ni kan cuba bayang ambil pisau ni letak kat tangan kita, hiris luka, pedih tak pedih? Macam tu lah berdosanya kita esok, pedih hati kita, terbakar kita lagi pedih Allah. Kalau kita nyusahkan hati suami kita. Sambil-sambil aja. Tapi kat situ dapat ilmu, mendidik. Jadi sebagai seorang mertua, kita perlu didik anak-anak kita dengan tegas. Sebab walaupun mereka dah besar, mereka dah ada anak-anak,
mereka dah ada segala-galanya, tanggungjawab kita untuk mendidik anak menantu kita masih lagi ada. Wallahu a'lam. Tapi itulah Ustaz, kadang-kadang tu tak sanggup nak tegur menantu. Mentuanya pengerusi JKKK. Yang menantunya ni balik sekali-kala nak balik kampung ni, kadang pakai seluar pendek bagi lelaki kan, dengan hisap rokoknya, yang wanitanya tak menjaga adabnya dengan buka tudungnya, tak pakai tudungnya. Betul. Macam mana tu nak tegur, rasa macam Kara terasa hati. Kita Itu menantu-menantu aku. kita tengok dunia realiti hari ni, teguran ni tak semestinya kena balik kampung pun nak tegur. Kan? Kita boleh pakai Zoom, Google Meet. Zaman sekarang ni dah modern, telefon. Menantu zaman sekarang. Masa depan-depan tak bercakap. Tapi balik kejap lagi, Long, ni ayah nak cakap sikit lah pasal menantu ayah ni kan. Dah. Boleh tak kalau ayah, apa pandangan kalau ayah nak tegur sikit? By call lah, ataupun ayah ajak minum ke. Jadi teknik cara untuk menegur tu tak sebenarnya balik kampung. Itu macam cerita drama, kan? Balik kampung nak tegur. Hari ni kita ada social media. Tegur pakai cara macam mana? Zaman sekarang orang tegur, dia tag kat bawah tu. Azab orang tak semayang. Dia tag anak menantu dia kat bawah. Ai, geram pula bapak mentua aku ni. Dia tag aku kat bawah ni. Siap mention lagi nama kita kan. Tolong baca dan hadap. Dia kata kan kat bawah tu kan. Jadi maknanya, cara teguran ni pelbagai. Bervariasi. Tak semestinya cakap depan, menggunakan social media, menggunakan orang tengah. Guru WhatsApp boleh. Kan? Tapi yang pertama ingat jangan mengaibkan. Jangan bagi orang yang tak tahu masalah dia jadi tahu. Problem. Itu dah bukan nak menyelesaikan masalah, menambah lagi masalah. Jangan mengaibkan. Yang kedua dengan niat nak mendidik. Sebab kita sayangkan keluarga ini. Kalau kita sayangkan keluarga ini, sayangkan cucu kita, kena bentuk mak dan ayah. Termasuk anak kita sendiri. Dan kadang-kadang menantu kita problem, bukan kerana dia saja problem. Rupanya anak kita yang problem. Ada orang, dia menangkan anak dia, menantu dia yang salah. Ada juga yang menangkan menantu dia, anak dia pula yang problem. Jadi kedua-duanya ada masalah dan perlu diperbaiki. Jadi mak ayah perlu hadir banyak majlis ilmu, pergi rujuk orang-orang yang soleh untuk bentuk keluarga. Jangan bentuk keluarga ikut acuan barat. Jangan bentuk keluarga menggunakan Al-Fadil, Ustaz YouTube, Wal TikTok. Jangan. Kan? Ada kolah-kolah tu. Ada kolah-kolah. Jangan. Sebab nak didik anak perlukan ilmu. The knowledge from yang paling bagus ulama. Cari ilmu daripada orang yang faqih. Bagaimana nak mendidik? Cari panduan. Sebab itu kena hadir banyak pergi majlis ilmu. Jumpa Tok Imam. Tok Imam, saya ada masalah, keluarga saya macam ni, bagaimana nak bentuk? Mesti dapat panduan. Maka berdamping dengan orang yang soleh dapat menyelesaikan banyak masalah, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, ada satu soalan dari Facebook Live kita. Baik. Ustaz, ada yang bertanyakan, Zaliza Zubir ni katanya, bagaimana jika setelah bercerai menantu, iaitu bekas menantulah, langsung tidak pernah bertanya khabar mertuanya dan mentua juga tidak pernah bertanyakan khabar tentang cucu dan sebagainya setelah bercerai. Adakah ia berdosa? Adakah ia derhaka? Baik, terima kasih kepada Zaliza Zubir yang bertanya. Tuan-tuan rahmati Allah, Allahumma salli alaihi wasallam, dan yang hadari, ini sikap. Sebab melalui hukum kita kata mereka tidak terputus hubungannya sampai bila-bila. Itu dari sudut hukum. Dari sudut hukum maknanya haram muabbad untuk mereka berkahwin. Bermaksud hukumnya kita dan juga ikatan perhubungan kita dengan ibu ayah mertua kita dan ibu ayah dengan menantu sampai ke kiamat. Sampai ke syurga Allah nanti. Kalau baik, boleh tarik masuk ke syurga Allah. Jadi kalau isu hari ini, dia tak bertanya khabar. Dan dia pun tak kisah tentang cucu je. Lebih-lebih lagi contoh, dia tahu anak ada suami. Bila bercerai, suami ni tadi tak bagi nafkah pula kepada cucu dia. Dia tak kisah. Sebab dia tahu, lantaklah. Dia bercerai kan, apa nak kisahnya? Tak boleh. Mak ayah mentua kena ingat, kena jaga hubungan itu. Walaupun telah berpisah. Begitu juga kita, anak-anak menantu, walaupun telah berpisah, telah bercerai, maka kita kena jaga hubungan kita dengan mertua kita. Ada juga mengikut fakta yang dikongsikan oleh ramai tokoh-tokoh dan juga kenalan kita tadi kan, yang menyebutkan bahawa kadang-kadang punca penceraian ini datang daripada mertua. Betul. Kadang-kadang masuk disebabkan masuk campur yang tak perlu sehingga menyebabkan akhirnya keluarga jadi berantakan. Walaupun itu berlaku, pulihkan hubungan itu balik dan juga kita baiki hubungan kita. Kena ingat mak ayah mertua seperti mak ayah kita. Kena jaga. Ada pahala memeliharanya, ada pahala jaga hati dia. Kalau ada problem sekalipun, berbincang bagai mak sendiri. Itulah, ada juga situasi Ustaz, Ya, minta maaf, sebab ada yang situasi ni sampaikan
mentua tu yang menghalang. Macam soalan Saifullah ni katanya, ini ada kaitan dengan soalan tadilah. Apakah hukum mengenai mentua yang menghalang anak mereka sendiri berhubungan dengan menantu setelah berlakunya perceraian? Apakah hak dan tanggungjawab dalam menjaga hubungan ni? Ada mentua yang sampai halang. Macam mana? Itu yang kita kata pentingnya kepada ilmu lah. Hari ni bukan orang kita nak buat saja-saja macam ni. Kadang dia tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Dia tak tahu punya, lepas dah bercerai, aku masih lagi ada hubungan dengan anak menantu aku. Aku masih lagi mentua. Aku masih lagi mentua. Dia tak nampak. Yang dia tahu dah habis bercerai lah. Tak ada hubungan dah. Kebetulan anak kahwin lain pula. Kan? Mesti dia ada mentua yang lain. Jadi, apa gunanya aku nak berbaik dengan dia? Itu mata pandangan dan juga faham kita orang Melayu. Tapi sebenarnya adalah hubungan kita selama-lamanya kekal. Jangan putuskan silaturahim. Bila mana kalau Allah Subhanahu Wa Taala kata hubungan itu kekal sampai ke syurga, hubungan itu selama-lamanya perlu untuk kita pulihkan, tetapi kita menjadi orang yang memutuskan silaturahim. Apa ancaman Nabi? Lan yadkhulal jannah al-qatta'. Lan lam dengan nun yang bermaksud lan itu nafi abadan abada. Lan itu dalam bahasa Arab merujuk maksudnya tidak selama-lamanya kamu boleh masuk dalam syurga Allah. Kamu tak boleh masuk syurga. Bau syurga pun tak boleh. Siapa? Al-Qatta', si pemotong silaturahim. Allah. Jaga-jaga. Orang yang mutus silaturahim ni, orang jadi penghasut, orang yang jadi orang tengah, orang adu domba, hatta mertua yang dianggap, tak payahlah, putus saja hubungan kita dengan dia. Macam tu juga menantu. Putus saja dengan mentua aku yang toksik ni. Jangan. Manusia boleh berubah. Seringkali saya ucapkan manusia boleh berubah. Sejahat bagaimanapun manusia itu, lebih-lebih lagi dia mentua kita, mak ayah kita, kita ada tanggungjawab untuk mentaati dia selagi mana kita mampu. Dan kita kena faham, sebaik macam mana pun dia, seburuk macam mana pun dia adalah mak dan ayah kita. Lepas itu kita balik dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kamu dituntut untuk menyembah Allah, dan kamu dituntut untuk melakukan kebaikan kepada mak dan ayah kamu. Maka hayati ayat ini, maka hati kita akan damai. Allahu Akbar. Kita duk bicara daripada awal tadi macam-macam isu, macam-macam masalah. Itu baru kalau ada satu mentua. Kan? Kalau ada lelaki yang lebih murah rezeki dia, jodoh dia kan, lebih banyak mentua tu, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Baiklah, banyak lagi kita akan bincangkan Ustaz ya. Baik. Rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tak kira di mana sahaja anda menonton ketika ini, terima kasih diucapkan kerana terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Dari awal Tanyalah Ustaz hinggalah kini, alhamdulillah banyak sokongan dan tontonan anda semua. Tak ternilai. Sememangnya sangat-sangat mahal buat kami, iaitu sokongan anda semua. InsyaAllah terus konsisten bersama dengan kami. Dan hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersama dengan saya Da'i Hadari. Kita bawakan topik perbincangan kita, iaitu kasih sayang mentua, bersama dengan Ustaz Amirul Amin. Baik, Ustaz. Ya, saya. Dah hampir ke hujung dah ni. Betul, kan? Alhamdulillah. Bila kita sembang tentang kasih sayang mentua ni, banyak sebenarnya. Kalau saya tengok sendiri pun luahan macam-macam isu, macam-macam yang dinyatakan di laman sosial kita ni. Cumanya ada satu soalan yang saya rasa macam lain dari yang lain ni. Intan Zurina katanya, Ustaz, adakah salah jika kita berdoa agar ketemu jodoh dengan pasangan yang sudah kehilangan orang tuanya, iaitu yatim piatu, untuk mengelak sebarang konflik dengan mentua pada masa hadapan? Malas nak gaduh dengan mentua, saya doa kahwin dengan anak yatim lah. Boleh ke? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kita perlu doa perkara-perkara yang baik lah. Kan? Mendoakan sesuatu yang baik untuk kita. Dan tidak semestinya ada mentua itu benda yang tak baik. Kan, ada mentua ni perkara yang elok, perkara yang baik, dan ada mentua ni sebenarnya rahmah, kasih sayang. Kita sebut tadi anugerah. Kalau kita kata kita doa untuk tak nak ada mentua, mungkin di sana kita telah mendoakan agar dihilangkan rahmah dan kasih sayang kepada kita. Kita tak dapat nikmat tu lagi sebab kita banyak dengar situasi orang lain yang dia ada masalah dengan mentua. Ada orang tak ada masalah dengan mentua dia, baik sepanjang hari. Baik, ngam. Ngam betul. Kisah Abang Jamil. Baru berlaku kan? Pak Jamil baru nikah semalam, Bapak. Alhamdulillah. Kan macam mana dia punya angkat Alhamdulillah tu. Bapak tak marah? Mana marah? Kau bina masjid. Alhamdulillah. Itu mana kata mentua idaman tu. Mentua idaman dah tak dapat dah amat nisfu Al-Fatihah untuk dia kan. Mana kata tuan rahmati Allah, elok je hubungan.
Kan? Hubungan yang baik antara anak menantu dan juga mentua. Tak semestinya kita anggap kalau mentua ni semua negatif. Betul. Tak ada, semua tak elok. Mungkin satu dua cerita. Jadi kalau kita nak dapat mentua yang baik, doa mentua yang baik. Bukan agar tidak mendapat mentua yang tak ada langsung. Kan, mentua yang senang lah, biar mentua aku ni tak boleh melihat, tak boleh mendengar. Allah. Apa aku buat nanti senang. Tak boleh macam tu. Kita kena minta sesuatu yang baik. Kalau dah takdirkan, Allah Ta'ala takdirkan dah tak ada mentua, memang mak ayah, suami ataupun pasangan kita tak ada mak dan ayah, itu lain lah. Tapi jangan doa ke seperti itu. Banyak lagi doa yang kita kena doa. Agar perkahwinan diberkati, dapat mentua yang memahami, dapat keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Itu yang doa lebih utama daripada kita mendoakan agar tak ada mak ayah mentua. Wallahu a'lam. Kan, doa yang baik-baiklah, sakinah, mawaddah warahmah. Tak apa dia bertanya, kan. Ini pergi doa macam tu pula. Aduh. Tapi saya memang minat betul lah dengan, Kenapa tu? dengan apa ni, mentua Abang Jamil tadi. Itulah. Tak nampak dah sekarang. Saya pun mengidolakan. Mana nak cari mentua macam tu kan? Tak jumpa. Tapi itulah, penerbit marah sangat kita bincang bab ni. Jangan, Okey, jangan. baik. Minskah di Okey. Facebook. Baik. Katanya dalam situasi di mana mentua sering menimbulkan masalah dalam perkahwinan anak-anak mereka, apakah hukum syarak mengenai tindakan untuk menjauhkan diri daripada mentua? Masuk soalan ni Ustaz. Baik. Dia menjauhkan diri daripada mentua untuk mengelakkan konflik bergaduh dengan mentua. Boleh ke Ustaz? Dia mudahlah, ni bahasa ayat kita selalu kita dengar, menjauhkan diri daripada masalah tidak dapat menyelesaikan masalah. Kerana umpamanya kita pada ketika itu sedang kita menambah masalah-masalah yang lain. Kita menjauhkan diri daripada masalah, kita melarikan diri daripada masalah, dan masalah itu makin membarah, kian membarah. Jadi apa agaknya akan berlaku? Maka masalah ini akan menambahkan masalah-masalah yang lain dan menimpakan pula kepada orang yang lain. Sebab itu kita tak nak berlaku seperti ini. Apa yang perlu kita buat? Orang yang bijak, orang yang berakal matang, bila ada masalah, contoh tadi, dia terpaksa untuk lari daripada ataupun menjauh diri daripada mentua dia sebab nak mengelakkan masalah. Dia perlu masuk untuk selesaikan masalah. Maka nasihat kita, bincang apa masalah sebenarnya. Mentua selalu cerewet, apa yang tak boleh? Bincangkan, duduk bersama-sama. Amalkan cara sunnah Nabi. Tak kala Nabi bersama dengan keluarga, mesti ada waktu makan bersama. Mesti ada waktu ziarah bersama. Mesti ada waktu riadah dan juga waktu musafir sama. Dan mesti ada waktu tidur bersama. Maknanya, paling tidak pergilah family day. Hari ni banyak orang family day kat Sungai Besar, Sabak berenam, Tanjung Karang, main dekat dalam bendang. Ya. Masuk kan? Pakai Agak geram karuan. kan pak mentua dengan anak menantu tu, celup kan dekat dalam tu, berlumpur aja muka. Tapi nak kata happy lah. Hidup ni sampai bila kita nak bergaduh? Sampai kita nak jauhkan diri pada masalah? Tak perlu. Dan hukum syarak mengajarkan kepada kita satu je, mesti kita wasilu silatul arham. Hubungkan tali persaudaraan. Baiki hubungan silaturahim. Pulihkan hubungan antara ibu mentua dan juga anak menantu. Itu jawapan dia. Tak ada jawapan yang lain. Kecuali kalau dah tersangat-sangat tegang, perlu cari orang tengah untuk mendamaikan. Itu saja. Kalau kita cari orang yang menyebabkan aku yang patut menang, aku yang paling betul, engkau salah, sampai bila-bila masalah tak selesai. Allah. Dan masalah keturunan keluarga seperti ini akan mengakibatkan anak-anak, cucu-cucu mendapat kesan yang buruk. Sebab apa? Anak-anak dihidangkan dengan senario, dengan situasi yang tak baik, yang negatif. Mak ayah bergaduh, anak menantu bergaduh dengan mentua, adik-beradik masa muka. Agak-agak itu ke generasi yang kita nak bina pada waktu yang akan datang. Generasi yang pemarah. Mereka membesar dalam keadaan nampak Generasi begitu. yang pemarah, generasi yang bergaduh, generasi yang bermasa muka, generasi yang menganggap dirinya lebih bagus daripada orang lain. Ini bukan generasi Islam yang kita nak bina. Kita nak bina generasi yang berkasih sayang, mahabbah. Nilai mahabbah itulah datang daripada kita hidupkan sunnah. Jadi dalam keluarga hidupkan sunnah yang kita sebutkan tadi, maka mahabbah akan bercambah. Wallahu alam. Kita ni bila tengok umat Islam lain berperang, kita akan cakap kesian mereka. Ya. Tapi kita sendiri di tempat yang lapang, tenang, kita sendiri yang mencipta peperangan. Okey, jom kita nak tengok. Ada satu soalan daripada Zuraida ni, Baik. Ustaz, katanya, macam mana hubungan menantu dengan mentua yang bukan Islam kerana pasangannya adalah mu'alaf? Jadi macam mana tu? Boleh rapat ke? Kalau ada rapat tu macam mana? Ada had ke? Baik, Alhamdulillah tidak menjadi masalah. Mana kata hubungan bagi seseorang yang mana ibu dan ayahnya bukan Islam, maka ada batas yang kita sebutkan dan ada yang kita katakan di sini perasaan, jagaan perlu dipelihara seperti mana mak dan ayah kandung.
walaupun bukan Islam. Maka di sini kita faham, apabila dia bukan Islam, kita kena jaga hubungan dengan dia. Tak boleh kita kata, dia bukan Islam, maka apa hak aku nak datang pergi ziarah dia? Apa hak aku nak pergi menjamah makanan yang dia makan? Dia bukan Islam. Tak boleh sampai tahap begitu. Sebab Islam ni agama, hukum, undang-undang, ada perkara kita patuh, ada perkara diberikan kelonggaran. Dan kelonggaran itulah antara anak yang mu'allaf dengan ibu ayah yang bukan Islam masih lagi berhubungan. Dalam erti kata hubungan sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah. Dan begitu juga menantu. Menantu yang mana mentuanya bermentuakan yang bukan Islam, dia perlu jaga, dia perlu hormat, dia perlu rahmah dengan kasih sayang yang Allah Ta'ala kurniakan melalui hubungan mentua tadi. Tak boleh dia kata dia bukan Islam, aku Islam, aku lebih utama daripada dia, tak nak makan lah, tak nak pergilah, tak nak salam lah. Sebab apa? Sebab dia bukan Islam. Tak boleh. Jangan sampai tahap kita menjumutkan, membekukan perkara yang dibolehkan, dan jangan kita mengharamkan perkara yang dihalalkan. Wallahu alam. Okey, kita berada di penghujung perbincangan kita. Cepat rasanya. Alhamdulillah, tajuk ni cepat. Itulah. Dan soalan rasanya tak cukup kalau kita nak sembang lagi ni. Mau sehari suntuk ni. Allahumma salli ala Muhammad. Pelan tindakan kita, Ustaz. Baik. Supaya kita ni sentiasa dapat berusaha menjadi mentua ataupun menantu yang terbaik yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang pertama sekali, nikmat berkeluarga ni adalah nikmat yang Allah Ta'ala hadiahkan. Erti katanya anugerah Allah. Tak ramai orang di luar sana yang hidup berkeluarga. Apa ramai orang yang hidupnya single, masih lagi kesorangan, masih lagi mendambakan, mengharapkan ada keluarga. Ada mentua, ada keluarga yang besar, ada adik-beradik yang lain, ada biras. Kan, semua mengharapkan. Tapi belum ada. Kita yang ada ni, nikmatilah, hargailah. Kerana saat kita berkeluarga ini adalah saat yang sangat kejap. Waktu kita sangat ringkas. Dan kita tidak ada masa untuk bergaduh, untuk berperang, untuk bermusuh, untuk tawar hati, untuk masa muka. Kerana masa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita sangat-sangat singkat. Jadi nikmatilah dan hargailah hubungan kekeluargaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi mereka yang ada masalah hubungan di antara menantu dan mentua, baikilah, pergilah bertemu. Secara indirect macam mana? Buatlah. Antara adik-beradik lain nampak, hubungan nampak tak elok, jangan jadi batu api. Tak masuk syurga, an-namam, orang yang jadi adu domba batu api tak masuk syurga. Nak masuk syurga macam mana? Baiki hubungan mentua dengan anak-anak menantu dengan cara buat family day. Yang bergaduh tadi, mentua dengan menantu yang bergaduh tadi, letak dalam guni sama-sama. Lompat dalam guni. Lompat dalam guni sampai ke hujung jatuh ke bendang. Mana tahu dengan cara begitu elok. Sebab kadang-kadang kita ni banyak benda yang kita tak bersama. Kita banyak bersangka-sangka. Rupanya bila duduk sekali, makan sekali, baru kita tahu nilai dan hati budi yang sebenar. Hilanglah perasaan tadi. Betul tak? Dan yang ketiga, pelan tindakan yang paling penting apa dia? Ingat, menjaga silaturahim adalah tanggungjawab dalam agama. Memutuskan adalah berdosa dan tidak masuk ke syurga Allah. Mana pilihan kita? Kalau nak masuk ke syurga, nak hati tenang, nak selamat dunia akhirat, pulihkan silaturahim. Jangan fikirkan tentang soal hati, tetapi fikirkan tentang soal iman di hati. Wallahu alam. Semoga selamat dunia akhirat, berbahagia bersama keluarga yang tersayang, dan jangan lupa untuk terus menginfakkan pada Masjid Asy-Syakirin. Wallahu alam. Baik, Ustaz, satu pesanan yang sangat hebat untuk kita fikir-fikirkan bersama. Baik, doa ringkas daripada Al-Fadhil Ustaz sebagai memurnikan program kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu ayah mertua kami ya Allah. Ya Allah, seandainya ada di kalangan kami yang pada pagi ini ada masalah hatinya, ada masalah hubungannya, ada masalah dan sengketa yang sedang mereka alami, maka Engkau damaikanlah ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pemberi kasih sayang, Engkau Maha Pelembut hati, Engkau yang memberikan segala nikmat dan kebahagiaan, maka nikmatilah dan bahagiakanlah hati kami yang sedang bersengketa. Ya Allah, Tuhan kami, Kau tambahkan ilmu kepada kami, barulah kami tahu bahawa agama ini cukup panjang, cukup hebat, cukup kemas dengan susunannya. Jauhkanlah kami daripada hasutan syaitan yang menyebabkan kami masuk ke lembah neraka Allah. Ya Allah, pulihkan hati kami ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, damaikan akal fikiran kami ya Allah, supaya kami boleh menuntun tangan
masuk bertemu dengan Rasulullah, meminum telaga Kausar dan masuk dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Ustaz Amirul Amin kerana sudi bersama dengan kami. Macam mana tadi Ustaz? Macam mana tadi Ustaz? Bapak semalam saya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tak boleh lupa lah benda itu hanya lokonan semata-mata. Tidak ada di dunia realiti. Allah. InsyaAllah kita akan bersama lagi Ustaz masa depan. InsyaAllah jumpa lagi. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan sahabat saya Da'i Anas, kita akan bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar. Topik perbincangan kita esok iaitu sangat menarik ni, peristiwa akhir zaman, munculnya Imam Mahdi. Jangan lupa dan terus setia bersama dengan kami. Baiklah, saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.